Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, kita teruskan dengan laporan ini. Jumlah mangsa banjir di Sarawak meningkat semula pagi Ahad selepas menurun kepada 934 orang daripada 313 keluarga berdasarkan laporan pada Sabtu. Setakat jam 8 pagi Ahad, jumlah mangsa yang ditempatkan di 14 pusat pemindahan sementara PPS adalah seramai 1,002 orang daripada 329 keluarga. Daerah Serian mencatat jumlah tertinggi dengan 767 mangsa daripada 249 keluarga yang ditempatkan di 9 PPS. Di Simunjan pula, seramai 220 mangsa daripada 75 keluarga kini masih berada di 4 PPS. Sementara itu di Samarahan, hanya 15 mangsa daripada 5 keluarga masih tinggal di 1 PPS. Pasar Tamu Bintulu dan Pasar Malam Bintulu diarah tutup sementara susulan terdapat kes COVID-19 dikenal pasti di kawasan terbabit. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, arahan itu diambil atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu JPBB. Penutupan kedua-dua pasar malam itu adalah untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Operasi perniagaan di Pasar Tamu Bintulu diarah tutup sementara berkuat kuasa malam Sabtu, manakala Pasar Malam Bintulu pula akan berkuat kuasa pada malam Ahad. Rundi berkata JPBB telah mengenal pasti Pasar Tamu Bintulu sebagai kawasan baharu yang berisiko. Beliau tidak menolak kemungkinan kes di Pasar Tamu itu mempunyai kaitan dengan Pasar Malam Bintulu. Justru beliau berharap semua penjaja yang terlibat dapat memberikan kerjasama kepada pihak JPBB, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Tambah Rundi lagi, pihak KKM akan mengadakan pemeriksaan saringan ujian calitan COVID-19 kepada semua penjaja di Pasar Tamu Bintulu. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD bermula Sabtu, sebanyak 177 set bungkusan makanan diedarkan kepada penduduk Kampung Sebakor 1 dan Kampung Sebakor 2. Semua makanan berkenaan telah diedarkan oleh Pejabat Daerah Lundu, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Lundu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Lundu dan Angkatan Pertahanan Awam Lundu. Pengedaran bungkusan makanan tersebut diedarkan bagi memastikan semua penduduk yang terjejas menerima bekalan makanan yang mencukupi sehingga berakhirnya PKPD berakhir pada 19 Februari depan. Polis menahan seorang lelaki berusia 29 tahun setelah disyaki terlibat menjalankan aktiviti perjudian dalam talian di sebuah premis daerah Bau pada Sabtu. Serbuan dijalankan oleh pasukan dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Bau di lokasi sekitar jam 10.30 malam menerusi operasi Obdadu. Menurut Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaun, pihak polis berjaya merampas wang tunai, telefon pintar dan beberapa alat elektronik lain dalam serbuan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang memperuntukkan denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun penjara jika sabit kesalahan. Kumpulan guru dan pendidik perlu diberi keutamaan dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Demikian pandangan Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional PIBGN dan Persatuan Farmasi Malaysia PFM. Presiden PIBGN Datuk Muhammad Ali Hassan dan Presiden PFM Amrahi Buang memaklumkan keutamaan ini wajar agar sekolah-sekolah boleh dibuka semula selain demi memastikan persekitaran selamat untuk anak-anak serta memberikan kestabilan ekosistem pendidikan. Pengambilan vaksin ini jelas mereka akan meningkatkan keyakinan dan semangat guru-guru untuk kembali mengajar anak murid mereka di sekolah tanpa merasa khawatir. Ini kerana mereka berpandangan suntikan vaksin COVID-19 tidak melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah.
Sehubungan itu adalah wajar murid perlu dilindungi melalui pemberian vaksin kepada guru-guru yang mengajar mereka. Dua rakyat Malaysia adalah antara 26 kes import baharu COVID-19 yang dilaporkan di Singapura pada Sabtu. Menurut Kenyataan Kesihatan Negara berkenaan, kes tersebut membabitkan seorang lelaki berusia 38 tahun dan wanita berusia 35 tahun adalah pemegang permit kerja yang tiba dari Malaysia. Katanya daripada 26 kes baharu yang diimport itu, 25 adalah tanpa gejala, manakala satu-satunya kes gejala membabitkan rakyat Malaysia. Kes import lain adalah dari Bangladesh, Gabon, India, Indonesia, Jerman, Myanmar, Filipina, Emirat Arab Bersatu, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melepasi 2.3 juta kes. Berdasarkan data Johns Hopkins University Amerika Syarikat, kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 461,681 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 230,034 kes. Mexico, India dan United Kingdom pula merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 50,000 kes termasuk Itali, Perancis, Rusia, Jerman, Sepanyol, Iran dan Colombia. Negara yang mencatatkan antara 30,000 hingga 50,000 kes kematian adalah Argentina, Afrika Selatan, Peru, Poland dan Indonesia. Selain itu, Turki, Ukraine, Belgium dan Kanada pula mencatatkan lebih 20,000 angka korban. Kebanyakan negara lain merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes. Baik, itu sahaja buat masa ini. Ingat, peperangan kita belum selesai. Jaga penjarakan fizikal anda dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Pada musim banjir ini, anda dinasihatkan untuk terus mengamalkan langkah berjaga-jaga dan ikuti perkembangan banjir di kawasan masing-masing. Saya Jessica Chung untuk TVS, salam hormat dan jumpa lagi.